Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my Form 4 students. So, for today's video, kita akan masuk chapter baru, chapter Form 5, chapter 1, circular measure. And today's going to be a very short video since this one is not that heavy for you. It's just introduction to radian. What is actually a radian? And then dia punya sub-topic pun tak banyak satu je. We are going to relate angle measurement in radians and also degrees. Dalam maths ni, nanti kamu dalam matematik modern pun you will akan jumpa juga circular measure, tetapi unit ataupun measurement yang digunakan dalam matematik modern adalah degree ataupun darjah. So sekarang ni dalam circular measure addition mathematics, kita akan fokus lebih kepada penggunaan radians. Yang mana radians ni adalah satu jenis unit yang digunakan dalam circular measure dan juga mana-mana angle yang ada untuk maths. Baik. So basically apakah itu radian? Satu radian ni adalah measure of an angle subtended at the center. Okay, angle yang terletak di titik tengah of a circle by an arc. Ulang balik. Measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is the same as the radius of the circle. Okay. Length of arc tu apa? Length of arc ni adalah panjang yang dekat luar ni. Kalau kamu ada satu sektor A, O, B. And then yang mana length of arc? Length of arc adalah length yang dekat luar AB tu, panjang AB tu. Okay. Panjang AB tu, kalau dia sama panjang dengan radius, so dia punya angle dekat tengah-tengah tu adalah 1 radian. Boleh ya? Kalau angle dekat luar dia R, kalau panjang dekat luar dia R, so angle dekat tengah-tengah tu akan jadi 1 radian. Sebab R tu dia punya coefficient dia, R ni kan sama juga dengan 1 darab R kan. So kita ambil yang dekat depan tu. So dia punya angle adalah 1 radian. Dan dia akan bertambah kalau dia punya length of arc ni bertambah juga. Okay, in general for a circle with the center O and the radius R units, if the arc length AB R, so angle AOB adalah 1 radian macam contoh kat atas ni. Now, kalau kamu increasekan dia punya arc length, if the arc length AB is equivalent to 2R, then the angle AOB is equals to 2 radian. Okay, semakin besar nombor dekat depan. So maksudnya dekat sini dia punya arc length tu varies directly dengan dia punya angle dekat tengah-tengah tu. Maksudnya kalau dia punya arc length meningkat, dia punya angle pun of course lah akan meningkat. If the arc length is 3R, so dia punya angle 3 radian. Okay. Now if the arc length AB is pi R, kalau kamu recall balik formula untuk circumference, apakah itu circumference? Circumference itu adalah ukur lilit satu bulatan ataupun one circle. Ukur lilit maksudnya panjang dekat luar ataupun kita panggil dalam kalau dalam polygon kita panggil dia sebagai perimeter. Panjang dekat luar tu. So kalau dalam circle kita panggil dia circumference, ukur lilit bulatan. So kalau kita tahu dia punya circumference punya formula apa? 2 pi r. So kalau pi r maksudnya kita bahagikan dia dengan 2 pi r ataupun dia adalah separuh. Dia adalah separuh. So kalau dia punya arc length tu panjangnya adalah pi r separuh. So angle dekat tengah-tengah tu kalau kamu boleh tengok sendiri dia punya angle dekat tengah tu dekat jadi pi. Kita just ambil nombor ataupun kita punya ambil dia punya coefficient dekat depan ni which is pi. So daripada situ kita dapat tengok dah dia punya kaitan kan. Dia punya angle ni kan garis lurus. Kau balik macam mana. Last sekali, if the arc length is 2 pi r. 2 pi r maksudnya ukur lilit penuh lah. Circumference. So kalau dia punya ukur lilit ni penuh. Okay, satu bulatan penuh. So maksudnya dia punya angle dekat tengah-tengah tu adalah 2 pi. Satu penuh, 2 pi. Separuh, pi. So kalau kita relatekan dengan mathematics modern ataupun yang kamu dah belajar masa kamu lower form, when the arc length is 2 pi r, penuh, it means that OA has made a complete rotation.
ataupun OA has rotated through 360. So, ini yang kita cakap tadi. Kalau yang separuh circumference ataupun pi r, dia punya angle dia adalah pi radian. So, pi radian tadi bentuk dia macam ni. So, kita tahu dia berada pada garis lurus. So, kita tahu yang angle pada garis lurus adalah 180. So, kita boleh konkludkan pi r ataupun pi radian ialah sama juga dengan 180 degrees. So, kalau kita pusing lagi satu habis, satu bulatan penuh, 2 pi radian adalah bersamaan juga dengan 360. So, satu radian adalah bersamaan juga dengan 180 bahagi dengan pi. Dia dapat daripada sini Kamu dapat pi radian sama juga dengan 180. So, kalau kamu nak cari dia punya radian, 1 radian, ni kan 1 kan. 1 radian adalah bersamaan juga dengan 180 bahagi dengan pi. 1 radian. Okay. So, kalau 1 radian bersamaan juga dengan 180 pi. So, kalau kita nak cari apa-apa sahaja radian, how to find? So, kita darabkan je lah. Apa-apa sahaja radian tu kalau kita pergi atas. So, apa-apa sahaja radian, darabkan juga dengan 180 bahagi dengan pi. Kamu akan dapat kamu punya jawapan dalam degree. Sama juga macam 1 degree. Kalau 1 degree is equivalent to pi over 180. Mana dia dapat ni? Dapat daripada sini juga. Susun kat sini juga. Daripada sini, bawa 180 tu pergi bawah. Tinggalkan 1 dekat sini. Maknanya 1 degree adalah bersamaan juga dengan pi over 180. Kalau 1 degree adalah bersamaan juga dengan pi over 180. So, kalau kita nak cari apa-apa sahaja degree, nak cari dia punya radian, so macam mana? Bawa pergi atas ni, cross multiply. So, maksudnya X darabkan juga dengan pi over 180. Kita akan dapat jawapan kita dalam radian. Okay, so 2 rumus ni sangat penting lah untuk kamu tahu. Nak tukar radian kepada degree, darab 180 bahagi pi. Nak tukar degree kepada radian, darab pi over 180. Dan kalau soalan suruh gunakan pi sama juga dengan 3.142, kita gunakan je lah. Kalau tak nak guna pun tak ada masalah. Sebab nanti kita akan cancel out the pi juga. Okay, excellent tip. Special angle. Ini benda-benda yang simple lah. Maknanya 0 degree adalah bersama dengan 0 radian. 90 darjah sama juga dengan pi over 2. Ini kita pun dah tengok tadi. Ini pun dah tengok tadi. So, yang selebih-lebihnya pun adalah hasil daripada conversion yang kita buat kat sini tadi. Okay, contoh. Kita nak tukar sekarang ni kepada degree. Soalan diberi dalam radian. So, tengok balik formula tadi tu. Kita nak tukar X radian kepada degree. So, apakah cara dia? X. Janganlah X. Saya cantik X dia. X darabkan juga dengan apa? 180 per pi. Baik. So, ambil je mana-mana untuk nombor 1 ni. Number 1, pi over 8. Okay, multiply with 180 over pi. Kamu boleh je nak masukkan 3.142, tapi since cikgu nampak kat sini ada term yang cikgu boleh cancel out, cikgu cancel lah. Cancel out. Dan cikgu simplify kan. So, I will get the answer is equivalent to 22.5 degrees. Macam tu sahaja. Okay. Tengok B pula. Sama juga. 3/4 pi. Cikgu darabkan juga dengan 180 over pi. So, cancel out. Darabkan ni semua ni, kita akan dapat jawapan dia 135 degree. Boleh? Okay.
Kalau kita ada angle dalam degree, kita nak tukar kepada radian. So, apakah formula dia? X ni degree darab dengan pi over 180. So, we will get our answer in radian. Dalam radian. In terms of pi. So, for example, nama A. 18 degree darab dengan pi over 180. So, kita boleh simplifykan lah ni. Bahagi dengan 18. Bahagi dengan 18. Kita akan dapat jawapan kita. Which is pi over 10 radian. Macam tu. Sama juga untuk B. 120 darab pi over 180 akan dapat jawapan kita 2/3 pi radian. Okey, yang paling penting tulis jangan biar dia macam pi over 10 saja, kena tulis unit juga. Kena tulis unit juga ya. Sama juga macam degree tadi pun kena tulis unit degree. Okey. So, cikgu rasa itu saja pengenalan untuk radian. So, harap kamu faham apakah yang dimaksudkan dengan radian. Satu radian itu adalah angle subtended at the center by an arc length whose the length is actually equivalent to the radius. Dan semakin meningkat dia punya arc length itu, akan semakin meningkatlah kita punya radian dekat tengah-tengah tu. Dan kamu kena faham, kalau satu pusingan penuh bermaksud dia telah melalui 2 pi r dan radian dia adalah 2 pi. Dan 2 pi itu kalau kita convertkan dalam degree, satu bulatan penuh adalah 360 darjah. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Thank you, bye-bye.